Tak payah. Orang, kau selalu tengok lah. Tak payah. Kau download balik, masuk kau crop mana yang kau tak suka. Kau buat kau punya channel sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahim. Hari ini kita start muka surat 48. Kitab Risalah Tauhid. Karangan susunan Abdul Ghani bin Abdul Yahya. Abdul Ghani Yahya dan Umar Yusuf. Ada dua penyusun. Dalam membicarakan sifat-sifat yang wajib bagi Allah. Sifat-sifat yang wajib. Sifat-sifat wajib. Kan, sifat-sifat yang mustahil bagi Allah. Hari ini kita masuk Al-Mumatsalah lil Hawadis. Makna dia bersamaan dengan segala yang baru. Okey. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa 'alamihi bid-dain. Pendek je ni. Al-Mumatsalah lil Hawadis. Artinya sama dengan segala yang baru. Bersamaan dengan segala yang baru ni ada dua. Sama dengan segala yang baru, satu. Yang ini ultimate, maksimum. Satu lagi, ada yang sama dengan yang baru. Ada yang tak sama. Pun dipanggil sama dengan yang baru. Jadi yang sebenarnya bukan segala. Yang ini lawan pada mukhalafatuhu lil hawadis. Tak sama Allah Ta'ala dengan yang baru. Tak sama ni, tak sama dengan segala. Kalau tiga je sama, yang lain tak sama. Boleh tak? Tak boleh. Sebab dia tak sama dengan segala yang baru. Tapi bila lawan, bersamaan dengan segala yang baru. Katalah baharu ada 1,000,000 lah. Makhluk jenis-jenis ni ada 1,000,000 jenis. Dia kata sama dengan 1,000,000. Kalau dia sama dengan 900,000, 100,000 yang tak sama. Boleh tak? Tak boleh. Maknanya ni semua kena maksimum. Segala yang baru dia tak sama. Sekarang ni sama segala yang baru. Segala-gala yang baru semua, tak kisah apa-apa, tak sama. Beres. Jadi ayat dia macam mana? Wajib bagi seorang yang mukallaf beriman bahawasanya Allah ini mustahil bersifat dengan segala yang baru. Iman tak? Dah beriman belum? Dalam proses. Soalnya belum belajar lagi, dia dah beriman. Lagi dahsyat. Okey, masuk bersamaan dengan segala yang baru. Maknanya dia kata mustahil Allah sama dengan yang baru. Sebenarnya dia ambil umum je. Jadi kalau mustahil Allah sama dengan baru, sama juga. Sama Allah dengan segala yang baru. Segala yang baru, apa sekalipun sekecil-kecil, yang sebesar-besar, tak sama. Tak kisahlah apa benda. Kau tumbuk perut kau kan? Kau minum tadi. Seperti ia jirim atau arad. Atau baginya pihak atau pada pihak. Atau bertempat. Atau bermasa. Atau kecil. Atau besar. Atau bersifat sebagaimana sifat-sifat yang baru. Atau mengambil faedah pada perbuatannya dan hukumnya. Aleh, jawab Aleh. Kau dah beriman. Kau jawab lah.
Tak tahu. Sekarang kau beriman ke tak dengan ni? Mana ada soalan? Dia beriman je. Ambil faham. Macam mana nak beriman? Kim, mana Kim? Macam mana nak beriman dengan ni? So, dah beriman dah? Oh, banyak doa nak kena pakai. 1,000, 2,000, 5 juta. Doa. Kalau tak beriman juga. Memang ahli nak kena rendam dalam api neraka. Doa lagi dalam neraka. Dalam neraka tu bersepah orang berdoa. Kan? Confirm kan? Tapi harap ada can lagi, mana tahu. Macam Hakim cakap, doa lagi kan. Orang dalam neraka pun doa juga. Apa yang nak cakap kan? Bukan nak cakap, nak beriman. Kau beriman apa dengan ni? Nombor 4. Kau kan cakap tadi, wajib bagi setiap mukallaf beriman. Apa yang kau beriman dalam hal? Itu soalan dia. Yalah, tapi isi dengan ayat mak cakap daripada yang kecil yang besar dan panjang yang kecil. Sekarang kau cakap kau beriman dalam cerita ni, kau beriman Allah itu tak sama dengan yang baru. Bukan. Ini mustahil. Ini bukan sifat wajib. Sifat wajib kena beriman juga. Sifat mustahil kena beriman juga. Yang mustahil kita kena beriman ya. Apa dia? Apa dia? Mana boleh ayat-ayat tu? Beriman mana boleh tak ada ayat? Kau bukan bisu. Kalau tidak kau bolehlah tulis ke buat rasa isyarat. Beriman ya Tuhan dia pun sudah mustahil kan? Tak tahu. Orang yang belajar, bukan aku yang belajar. Apa susah sangat. Tak bersamaan dengan segala yang baru. Itu yang mustahil. Itu yang mustahil. Beriman. Yang Tuhan tidak bersamaan dengan segala yang baru. Cuba buat ayat balik. Setiap mukallaf wajib beriman dengan sifat mustahil yang Tuhan tidak bersamaan dengan yang baru. Betul. Macam tu je. Kim, boleh? Lain kali. Boleh Tak payah doa. Kau doa-doa tak dapat beriman. Banyak orang berdoa. Orang kafir berdoa. Orang bodoh berdoa. Orang pandai berdoa. Orang berdoa betul kena konsisten dengan sifat. Dia macam mana pun memang kena pakai akal. Orang tak ada akal tak boleh nak beriman. Kau berharapkan tak apalah. Aku tak malas nak pakai akal. Penat lah. Harap-harap dapat beriman. Tak mungkin. Aku nak bagi tahu tu je. Kena sakit kepala, kena fikir, kena apa macam Amy. Amy lagi teruk nak beriman. Dia tak boleh nak hafal. 3 kali ganda. Maka kalau dia dapat beriman, pahala dia mungkin lebih lah. Macam orang boleh baca Quran. Dia dapat 1 pahala. Orang jenis tak boleh baca Quran. Baca kokak, dia try baca. Dia dapat 2 pahala nanti kata. Nampak tak beza? Usaha tu yang orang putus asa. Malah lah fed up tu lah. Hakim daripada dulu kan dah tak fed up dah. Hampir-hampir dah kan. Terjerumus. Dia kata tak kisahlah apa nak jadi, aku duduk datang juga. Akhirnya bila Tuhan bagi faham, kan beza. Bagi pengalaman masing-masing. Tak sama. Amy tak tahu, dia beriman lagi ke tak? Dia tanya dia. Okey, seperti ia jirim atau arat. Disebabkan kita ada ahli baru yang tak pernah masuk dalam kelas jirim. Hari ini kita detailkan cerita jirim. Macam? Panjang? Okey, Hakim. Syekh, cerita jirim. Kau kena tanya. Kau tanya macam ni. Seperti ia jirim. Tanya. Seperti ia jirim. Tu bukan tanya. Kau nak tahu apa? Apa itu jirim? Jirim. Pasal robot. Tak apa, robot pun robot lah. Robot nak beriman ni. Apa dia tu, jirim? Santai-santai. Bukalah nota. Nota tak ada. Macam mana belajar tak ada nota? Aku buka nota aku.
Yang semua tera-tera. Tak tulis. Semua ingat je, hafal je. Tengok je. Belajar. Belajar cemerlang kan. Kan ni dia tak belajar cemerlang. Tapi buku tak ada nak tulis. Bukunya ni. Tengok ni lah. Ni orang bodoh ni yang mengaji. Penuh ni. Ha. Nak ngaji tauhid ni dah seminggu dah. Minggu lepas lagi. Tak payah cerita aku nyesuk. Kim, cerita Jirim sikit. Lambat lah Syekh. Dia nak buat kajian mendalam lah. Sejenis Jirim, benda sejenis Jirim. Jirim je lah. Kau tanya lagi. Kau potong je cakap dia. Tanya dia zat tu. Habis kalau Tuhan, zat Tuhan, benda Tuhan. Diri. Tukar. Kau kena catat tu. Zat, diri. Kalau yang ini, diri lah. Diri cawan. Kalau zat Tuhan, diri Tuhan. Diri Tuhan, tak boleh buat macam ni. Sebab dia bukan jirim. Terangkan lagi. Jirim tu. Apa sifat jirim? Tolonglah dia boleh teruskan. Dia tak tolong sikit je. Okey, aku tolong. Jirim tu mengambil ruang. Kau terang mengambil ruang. Kau jangan terus skip ya aku punya cerita. Cawan. Jirim. Ruang apa benda? Ini jirim. Ini ruang. Ruang kosong. Ruang kosong. Ruang kosong tak ruang Itu letak kawan. Sekarang ni ruang ni dipenuhi oleh jirim ni. Dia punya slide dalam mana tapi dia pakai bahasa dia. Ini kau tak faham kau tanya je. Nanti siapa yang boleh tolong. Sebab dia orang ni pun nak kena refresh ni. Semua nak kena rembat. So maksudnya mengambil ruang. Mengambil ruang tu apa? Nak rujuk pada siapa? Kau gelak lah. Kau terang lah. Kau gelak tapi kau tak tolong. Kan? Asal ramai-ramai. Mana boleh tu tak? Datang aku tak ada siapa pun tolong. Waduh lah. Tak ada. Oh cik, tadi kau bergeng. Tengok aku, tak ada geng. Tak ada. Tak apa. Nanti sebab kau kena bayangkan satu masa, kau kena terangkan kat bini. Kalau bini dah sampai dekat tiang siratul mustaqim nanti, anak bini tak tahu tauhid, tak reti semayang, tak tahu aurat, semua dah masuk dalam api neraka. Engkau lalu dah lari syurga lah. Sebab engkau dah lepas kena gendam, kau lalu tiang mustaqim kan. Kau ada tauhid, ada iman. Anak bini kau cakap, ya Allah, ni mangkuk ayun ni tak ajar aku tauhid. Tukar tempat. Gendam lagi sekali. Sekarang nak elakkan benda tu, kau kena ajar lah bini. Lepas tu kalau bila cakap, ya Allah, dia ni tak ajar, aku dah ajar dia ni bodoh, tak kerti bahasa. Okeylah, lepas lah. Ataupun dia melawan, dia tak nak belajar, awak je lah seorang masuk surga, dia kata kan. Jadi, nak tak nak, kau kena belajar macam mana nak terang. Kan? Macam mana kau nak terang bini? Tapi akhirnya, kalau kau tak boleh terang juga sebab tak pandai, maka kau panggillah cari ustaz lain. Ustaz, tolong ajar. Ustazah, tolong ajar bini saya. Saya ajar, dia tak faham. Itu cara dia kedua. Tapi kalau boleh ajar daripada, bermakna pahala yang mengalir daripada bini anak kita ni, yang kita ajar Fatihah, yang kita ajar dia ucap, yang kita ajar tauhid semua ni, pahala dia setiap saat tu mengalir kat kita. Lepas tu dia ajar orang lain, ajar kawan-kawan lain. Macam aku ni sekarang mengajar. Kalaulah ada pahala. Kalaulah ikhlas lah tu kan. Bapak aku yang ajar tu, dapatlah mengalir sekarang ni. Brom. Tak tahu dia dah cakap asal aku jadi orang kaya. Rupanya ramai orang faham tauhid lalu dia.
Ha, Fadilat. fadilat. Fadilat ni bukan. Fadilat ni macam Macam kau bawa motor, kau beli motor, fadilat dia boleh pergi ke mana-mana. Tu fadilat, guna dia. Kau baca Fatihah ni boleh merawat racun. Fadilat dia. Kalau dapat pahala tu bukan fadilat. Tu imbalan dia lah. Tapi kalau kita tak boleh kejar imbalan, nanti dah tak jadi ikhlas. Kan bila kau kejar, aku nak pahala. Dah ikhlas. Kau bukan macam tu lah. Ikhlas tu kan banyak. Okey. Jirim. Kau tak ada nota jirim, langsung tak ada. Nah, aku tolong aku punya kitab. Tak, dia nak belajar terang. Kau bukan nak belajar terang. Kau nak belajar tulis. Tulis kau kena tulis sendiri. Lagi jam aku bagian ni. dia sesuatu bertempat dan mengambil masa dan lapang. Bukan masa, ruang dan lapang. Bila kau tanya apa tadi? Dia soalan nombor berapa? Apa itu ruang? Mula-mula apa dia jirim. Lepas tu dia terang ruang. Dia tanya apa dia ruang. Ruang tu macam mana? Yang mengambil ruang. Mengambil ruang kosong. Mengambil ruang tak kosong. Jahanam Hakim. Habis orang sesat. Dulu tulisan aku lain. Fauzan, tolong Fauzan. Teruk sangat dah tu. Fauzan pun teruk. Apa dia jirim dulu? Dia tahu pasal jirim. Ruang tak tahu ruang lah ni. Apa kena dengan ruang dan jirim? Macam ni? Angin, telefon, buku. Terus jadilah satu pekerja cari air liur kau pelacau tu. Kalau cerita air, pekerja tu dalam bentuk dia pula. Bentuk dia, tu dalam bentuk dia. Takkan kalau tu ada kata cakap, okey sekarang ni dia ambil ruang. Kan dia ambil ruang, kau boleh faham tak? Tak boleh faham kan? Senang dah ada pekerja juga. Habis jirim ni maknanya pepejal lah. Bukan. Tapi nak bagi faham betul kan saya cakap. Dia mengambil ruang. Betul tak ada bisu. Dia nak faham macam mana? Maka datanglah pepejal. Pepejal bawa sekali mengambil ruang. Barulah kau boleh faham. Kau faham ke tak? Kau jangan buat faham. Tak faham cakap tak faham. Sebab aku tak faham ni apa salah cakap ni. Kalau tak faham belum pernah amat. Ibarat kosong. Tapi isi apa ni? Isinya diambil. Sekarang cerita pasal apa? Dia sekarang macam ni, ambil dia dulu daripada asal, cara nak terang kat anak, kat bini, kat awek kan. Sekarang ni yang nak cerita zat Tuhan, diri Tuhan. Bila nak diri Tuhan, Tuhan ni macam jirim ke? Bukan. Jirim dengan Tuhan berbeza. Okey. Nak cerita Tuhan tak boleh. Ceritalah jirim. Maka jirim ni adalah sesuatu yang mengambil ruang. Ambil tengok susun ni. Tulislah. Jirim ni adalah sesuatu yang mengambil ruang ataupun mengambil lapang. Jirim ni terbahagi pada 3. Satu pepejal, satu cecair, satu gas. 3 tu semua jirim. Bukan yang keras je jirim. Kalau dalam akuarium tu, kita bubuh air, cecair. Maka air tadi dalam akuarium telah mengambil ruang dalam akuarium tu. Ini mengambil ruang dalam atau lapang. Itulah jirim. Jirim terbahagi pada 3.
gas pun jirim, mengambil ruang juga. Macam oksigen ni telah mengambil ruang udara. Apa? Dalam PD. Menambah tu. PDD. Ini mengambil ruang terlapar. Lepas tu koma tu ni. Ini tu bagi pada tinggi. Ya, juga. Yes, air. Oh, pecah dulu. Ya, air. Serabut. Dengar je lah orang dah tolong. Serabut. Gas, air lagi. Pepejal. Batu. Pepejal tu batu lah. Batu pecah lah. Jadi 3 ni pecahlah. Nak bagi faham, pecahlah dulu. Pepejal macam mana? Ni pepejal. Dia ambil ruang. Kalau air boleh dah krim lah. Kalau air, dekat sungai. Dekat sungai tu, dia air hujan ni kena jatuh lah kat mana. Kat mana dia tengah jatuh tu, tempat yang dia jatuh tu, situ dia mengambil ruang lah. Dia turun lagi, dia ambil ruang sini dah lepas. Kan? Ataupun kita bubuh dalam baldi. Bubuh penuh air dalam tu, dia mengambil ruang dalam baldi tu. Tempat lain tak ambil. Tu kalau, tu jirim. Sifat-sifat jirim. Sifat jirim ni mengambil ruang. Walaupun dia pepejal, walaupun dia air, walaupun dia gas. Gas macam mana pula ambil ruang? Spray. Dalam tong tu, kita goncang-goncang dia jadi gas kan. Dia mengambil ruang dalam tu. Tapi dia mengambil ruang dengan cara gas lah. Yang air mengambil ruang cara air. Kita celup-celup, dia boleh lari-lari. Tapi kalau pepejal, kau tolak tak boleh. Cara pepejal. 3-3 ni tetap mengambil ruang. Kenapa nak cerita tu? Allah tak macam tu. Tu je nak bagi cerita. Sebab nak cerita Allah itu, zat Allah itu, dia bukan macam jirim. Tiba-tiba cakap Allah pun turun ke langit pertama. Turun tu dia kena jadi jirim. Allah tu bentuk macam mana? Bentuk cecair, bentuk gas, bentuk pepejal. Dia nak turun daripada atas ke bawah. Tu dia panggil turun. Maka turun tu adalah sifat makhluk. Allah tak turun, tak naik. Allah macam mana? Wallah. Sekarang ni, untuk khana lebih-lebih lagi. Sebelum kau teruskan belajar, kau kena pegang satu. Allah itu mukhalafatuhu lil hawadis. Buka mukhalafatuhu lil hawadis. Nanti semua apa segala yang kau tengah belajar ni, yang terbayang Allah macam ni kot, Allah macam ni kan, kau kena balas dengan mukhalafatuhu lil hawadis. Mukhalafah muka surat 36. 26. 26 ni kena selesai dulu untuk khan. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis ni, mukhalafah ni maksud dia tak sama. Bersalahan tu bahasa lama. Tak sama. Ta'ala tu yang maha tinggi lah. Allah lah Ta'ala ni. Lil hawadis. Lil ni dengan hawadis ni baharu. Baharu ni nanti tak kena pecah pula. Dengan yang baharu. Hadis ni maksud baharu. Baharu ni maksudnya makhluk lah. Baharu. Boleh faham baharu? Tak boleh. Lepas tu? Nak faham macam mana? Kalau ayam mana cakap baru, nanti nak dia pergi bangkok tu. Makhluk. Tak sama dengan makhluk. Dalam kurungan yang baharu tu makhluk. Makhluk pula mana? Makhluk ni apa sahaja yang dijadikan Allah lah. Makhluk. Apa yang kau bayang? Cahaya. Cahaya siapa jadikan? Allah. Makhluk. Apa lagi? Syurga. Makhluk. Apa lagi? Langit. Arash. Makhluk. Kan? Lauh mahfuz. Lepas tu yang Nabi terima sembahyang tu kan. Apa langit tu semua makhluk. Bermaksud kalau nak mudah, makhluk ni apa? Selain pada Allah lah. Itu makhluk lah. Apa sahaja disebut aja selain pada Allah, itu makhluk. Allah ni apa? Cerita dia ada 3. Zat, sifat, perbuatan. Ni cerita Allah. Lain bukan. Senang. Perbuatan ni pun bukan Allah juga. Tapi terlibat cerita dengan Allah. Tapi kalau makhluk, tak ada terlibat dengan zat, perbuatan. Zat dulu, asal aku tukar langkah. Zat, sifat, perbuatan.
Kau tak tengok buku aku? Hancur lebu. Amy ingat bersih. Betul tak? Ini baru je, baru insaf. Buku dia habis semua hilang, tak tahu dia tak mana. Jumpa mana? Ali. Terletak dalam mana kau 2 hari dekat bawah rumah apa cerita? Siapa yang 2 hari dekat bawah rumah? Kau dah belah. Kalau biru apa ya? Buku ni lah. Apa dia dah sorry? Nampak buku macam handphone ni apa tak? Kan biru aku tak pakai. Mengamuk itu. Kau buat siapa? Pecah. Ni reka ni lah. Tak kau ada buku ni. Buku ada kat ni. Okey, jadi sekarang ni Allah ni tak sama dengan baru, tu penerangan dia. Jadi nak kena faham mukhalafah ni, kau kena cari video lah. Kalau aku nak terangkan. Cari yang mukhalafah ni. Tak kisahlah dengan tapi video tu semua ada detail. Kau tengok aku orang punya gila, Kevin, nak pukul lu pun sekarang tak. Wah. Jadi sekarang bila kita ngaji pasal yang ini, nanti kau terbayang, Allah ni macam mana? Kau terbayang aja tu semua bukan. Sebab dia mukhalafah. Allah tu tak sama dengan baru. Yang terbayang adalah makhluk. Tak ada, Allah tak boleh terbayang. Dia dah tahu jazab tu. Belum. Kau lah yang tolong dia. Aku ambil ikut follow ni lah. Kalau aku patah balik kan, habis semua orang pula. Aku tanya Hakim. Hakim dah lepas lah semua. Tak apa lah. Aku nak terusin. Aku nak cerita ni. Okey. Seperti ia jirim atau arad. Siapa boleh terang arad? Arad saya tahu. Ha? Apa yang makhluk? Aku tanya arad, kau tanya cerita segala pada Tuhan. Apa? Arad tu apa? Satu sifat yang ada. Betul lah tu. Asal arad, kenapa tak sifat? Salah. Arad tu terangkan sifat tentang makhluk. Kalau sifat terangkan untuk Tuhan. Boleh? Faham tak? Aku tak faham apa pasal ni. Saya jawab soalan yang tak aku faham. Tak, kita kan dalam perjalanan nak memahamkan anak dan isteri. Tak nak? Tak nak, aku terus je bagi fahamkan korang je. Sebab Hakim nanti nak kahwin. Oh ya? Berdempur. Okey, arad ni kalau bahasa Melayu dia sifat lah. Cuma kita nak cerita pasal makhluk, kita sebut arad. Kalau kita cerita sifat nanti tertukar pula. Sifat Allah, lepas tu sifat makhluk. Jadi senang. Kita sebut arad ni, kita cerita makhluk je. Kalau kata gemuk, arad makhluk gemuk. Jadi kalau cerita sifat Allah gemuk, gemuk dah sifat makhluk. Asal kau sebut sifat? Sifat ni untuk Allah. Allah tu, ni sifat Allah. Qidam, baqaq, mukhalafah, ilmu, hayat, sama bahasa. Ni sifat. Kalau makhluk, Amy pakai cermata. Ni bukan sifat. Walaupun sifat dia rabun, kau kena cakap dia arad dia. Arad dia. Kau jangan cakap sifat, nanti bertukar dengan Allah. Sebenarnya benda sama juga. Arad tu sifat juga. Okey. Okey, sama ia jirim atau arad. Atau baginya pihak. Macam mana? Mi boleh Mi? Atau baginya pihak. Atau pada pihak. Pihak. Ini ia jirim atau arad. Atau baginya atau pada pihak. Makhluk pada mana? Pihak dulu. Apa dia? Ini dia nak cerita. Ini nak cerita tentang makhluk ni. So dia cakap lah ia jirim
atau arat. Tambah lagi apa lagi sifat makhluk atau baginya pihak atau pada pihak. Baginya pihak apa atau Atau bagi pihak ni macam kumpulan kan? Kan? pihak gede be? Taklah, dia ada pihak. Ha. Pihak tu satu seperti ia dinosaurus. Dia tiba-tiba terus pihak dia kata. Pihak. Padanya pihak. Ni kita dah ngaji dah. Mukhalafatuhu lil hawadis ada ke? Cuba buka balik muka surat 26. Ada pihak. Tapi tak tahulah kau ingat ke tak. Sama je dia tulis pihak juga situ. Yang bagi dia pihak-pihak. Dia ada baginya pihak-pihak. Dia ada di dalam pihak dan dia ada baginya pihak-pihak. Pihak. Aku dengar pihak ni dah jadi cerita macam lain dah. Syekh, macam mana? Syekh, rambut baru. Apa pula bahasa Melayu pihak lah. Dia bukan bahasa Arab ni. Kena baca balik tajuk. Allah itu mustahil sama dengan yang baru. Allah ini mustahil berpihak. Pihak. Tentulah kena ambil balik ayat. Kau boleh faham. Kau terus payah ayat ni pening. Boleh je? Berpihak-pihak. Macam mana? Bukan. Pihak tu je. Okey, pihak tu cerita pasal baru. Macam mana pihak ni? Tak sama. Yelah, tak sama dengan yang lain. Dengan yang jirim. Jirim. Pihak tu dengan lain. Pihak-pihak ni kan baru berpihak kan. Sama juga kalau macam tu jirim pun sama. So benda ni semua benda baru. Yalah, ni semua cerita-cerita baru. Tapi dia pecahkan. Satu cerita jirim, satu cerita arat. Baru juga. Satu lagi pihak. Satu lagi pihak-pihak. Pihak. Pihak ni apa? Pihak. Berkumpulan-kumpulan. Bergeng-geng. Beralai. Okey. Betul, satu pahaman. Satu wajah. Cara memahamkan tu. Lagi? Dia bersekutu. Sekutu ni bahasa, pakai bahasa lama. Sekutu ni apa? Ally. Sekutu lain, faham? Oh, jangan berkutu-kutu ni kan. Apa? Pihak. Lain. Tak faham lah. Saya faham kat situ. Aku tahu lah kau faham. Okay, Allah ini tidak berkumpulan-kumpulan. Macam pelik pula. Dia tidak bersamaan dengan kumpulan. Tak sama dengan kumpulan. Kalau kumpulan ni baru kan. Semua cerita baru ni. Tapi penerangan arat dengan cara ayat tu aja tak sama kumpulan. Kumpulan ni kumpulan awak tak sama. Pen lain. Intuitif dengan sensor tak sama. Habis tu? Habis kumpulan mana? Kumpulan. Boleh? Macam mana kau ragu aku? Aku suruh kau jawab bukan aku. Betul lah apa nama lain macam tu dia okey. Betul. Macam mana pihak? Payah tak dapat. Baru ni kan berpihak. Betul lah Amy cakap tadi kan berpihak-pihak. Betul lah. Tu satu wajah. Pihak yang lain pula. Aku bagi pula aku yang punya. Tapi yang aku nak jawab tadi bukan. Yang pihak ni Allah tak macam yang pihak. Pihak ni kan baru kan. Allah tak macam ni, Allah tak macam ni, Allah tak macam ni. Tak macam pihak negro, tak macam pihak langit, tak macam pihak bumi. Betul kan? Boleh. Maksudnya Allah itu tidak berpihak. Satu pihak. Yang kedua boleh juga. Allah itu tak berpihak. Aku kawan dengan dia. Aku tak nak kawan dengan dia lah. Aku kawan dengan ahli syurga lah. Aku tak nak kawan dengan ahli neraka lah. Allah itu tidak berpihak-pihak. Dengan ahli syurga pun dia tak berpihak. Dengan ahli neraka pun tak berpihak. Boleh juga. Satu lagi wajah. Tidak berpihak.
Tapi yang nak dimasukkan ayat ni pihak ni cerita lain. Boleh? Tak boleh dah? Boleh. Pihak ni, Allah ini tak duduk dalam makhluk. Makhluk tak duduk dalam Allah. Tu mukhalafah bil hawadis. Allah itu tak masuk dalam pihak dia tak masuk dalam Allah. Okey. Boleh? Ini saya tak setuju je. Cuba bagi aku setuju. Tak apa. Cuba kritik apa benda yang tak kena dengan pihak. Allah itu tidak berpihak. Apa kena-mengena dengan Allah duduk kat dalam dia duduk dalam Allah kan? Pandai. Jawab boleh. Sebab Sebab apa? Yang ini bahasan mukhalafatuhu lil hawadis. Bermakna yang itu wajib bagi Allah. Perbahasan mukhalafatuhu lil hawadis, Allah itu tidak berpihak ni, maksudnya Allah tidak duduk dalam makhluk, makhluk tidak duduk dalam Allah. Mustahil. Bila mustahil, masuk kat sinilah. Kalau tak mustahil, Allah duduk dalam, boleh masuk dalam kambing, boleh masuk dalam apa, gajah. Oh tu ke? Memang tak dapat agak lah. Memanglah kena mengaji. Mengaji yang lepas tak pergi tak hafal. Tu mukhalafatuhu lil hawadis. Aku habis. Jangan masuk dalam badan. Masuk sekali zat, sifat, perbuatan. Macam keling tu lah. Yang tu zat. Tuhan usaha lembu. Masuk dalam spirit pula. Allah masuk dalam spirit dia. Masuk campur dalam roh dia. Banyak orang pakai tau. Islam ramai. Ya. Pun tak. Yang paling banyak sekali perbuatan. Perbuatan aku ni, perbuatan Allah. Dia termasuk dalam. Ini orang Islam pakai banyak. Ini orang Islam pakai. Aku simpan kau. Tak. Kita tak pakai buruk-buruk. Pakai baik-baik je. Aku sedekah ni. Tuhan dah sedekah kan kau. Ambil yang baik. Selalunya kalau ayat macam ni lah. Orang tak ada. Gerak kena sebat. Siapa yang cakap macam ni? Selalunya. Allah yang dorongkan saya untuk datang ke sini. Sebelum nak cakap itu boleh. Dia lalu dulu. Bukan salah. Tak salah. Tak ada ilmu satu hal. Mulut cakap tak boleh juga. Itu cerita dalam. Itu cerita etikat. Cerita mulut tak boleh. Okey. Apa nak mana? Jadi kalau kena habis yang cerita yang boleh cakap macam mana? Saya yang buat sekarang ni saya lah yang buat. Sedekah ni saya lah yang sedekah. Cuma kalau nak nampak hormat ada banyak ada cara lain. Sedekah ni. Rezeki yang Allah bagi kat aku. Tapi aku sedekah, bukan Allah sedekah. Jangan cakap Allah sedekah. Macam kan? Allah. Jadi Allah masuk dalam kita, dia pun sedekah. Jadi makhluk. Allah mukhalafatuhu lil hawadis. Itu pun antara celah yang boleh menyelit. Yang boleh jadi kufur tu. Ibrahim macam ni, mungkin kita faham. Tapi orang lain dengar. Orang lain jadi salah faham. Sebab tu tak dibenarkan buka kan. No wonder tahu tak dibenarkan buka. Cakap dia jangan tahu salah faham. Situ. Sekolah kau buka tahu. Habis orang semua salah faham. Okey. Seperti ia jirim atau arat atau baginya pihak atau pada pihak. Pada pihak tu Allah tuduh masuk dengan makhluk. Kalau baginya pihak, makhluk pula masuk dalam Allah. Aku tenggelam dalam fana dengan Allah, dia kata kan. Dalam zikir. Tu dia masuk dalam Allah, dia kata. Maka fana lah, hancur aku di dalam kasih sayang Allah. Boleh, bukan tak boleh. Tapi lalu jalan tauhid tu. Maka kita cakap macam tu, kita tahu kita tak masuk dalam Allah, Allah tak masuk dalam kita. Tapi aku fana dalam kasih sayang Allah. Baru boleh cakap. Penting tahu ni. Kalau tidak sembahyang pun habis gagal. Tak sahur pun, zikir pun gagal. Sebab tak lalu tauhid. Okey. Baginya pihak atau padanya pihak. Atau bertempat. Atau bertempat. Salah satu. Kau boleh baca kitab. Kadang-kadang dan tu pun kena terangan. Atau bertempat. Bertempat ni. Kenapa semuanya atau. Kenapa tak dan? Sebab dia cerita benda yang sama. Cerita makhluk. Makhluk satu bukan je. cerita topik lain tak.
dan makhluk ni, dan makhluk ni, dan makhluk tak ada. Ni semua sama pada sisi Allah. Jadi atau. Atau dia. Pada Allah engkau ni sama je. Tak ada beza. Betul lah? Baik, Soleh kata betul. Okey, atau bertempat. Takkan bertempat tak boleh nak urai juga. Tempat tadi. Patah balik, ikut tajuk dia. Allah itu bersamaan dengan segala yang baru. Atau bertempat. Boleh bertempat? Masuk dalam ruang. Hai, belum lagi. Itu selepas tu. Tak boleh lah. Tak boleh ke tempat lah. Tempat ni Allah kan maha berkuasa. Takkan dia tak boleh duduk kat tempat? Sebab dia berkuasa? Mustahil. Mustahil dia lemah lah. Tak, kerana Allah tidak bertempat dalam Allah itu sempurna. Jauh tu tak. Kau nak lagi jauh. Kalau tutup dia bertempat, dia macam makhluk. Ais. Alah, hina kau yang letak hina. Allah tak kat hina. Bertempat itu adalah satu perbuatan yang lemah. Nak duduk satu tempat ni, nantilah tu betul lah. Sungguhlah cepat sangat. Kalau Allah itu bertempat, Allah itu lemah. Allah kan berkuasa. Dia boleh buat apa saja. Dia boleh duduk. Dia nak jadi seekor kucing ke, nak jadi satu batu. Kan dia berkuasa. Tak boleh kalau dia jadi batu, dia jadi kucing. Dia jadi lemah lah. Sebab dia kena jadi jirim, dia boleh binasa, baru dia tak kedam dengan bakar. Maka mustahil Allah itu boleh bertempat. Tak boleh. Sebab tak boleh apa? Kalau dia boleh, macam dia boleh bunuh diri lah. Bunuh diri itu kan lemah. Dia boleh buat satu cepat lemah, takkan cepat lemah tak cepat. Jadilah sekali dia semua lemah. Tak boleh, mustahil lah. Allah itu sempurna. Sempurna baru kidam dengan apa? Jangan masuk yang sempurna tu. Maka Allah itu mustahil bertempat sebab bertempat itu adalah lemah. Seperti makhluk. Makhluk kan lemah. Maknanya dia perlukan sesuatu. Dia mengambil manfaat. Dia nak berdiri, kena ada tanah. Kalau tak ada tanah, kena ada kerusi. Nak bercakap, kena ada suara. Sebab satu dia lawan ada sebab apa? Berdiri dengan sendiri. Lawan sifat tu lah. Tapi memang terang apa mustahil pun. Memanglah. Kita cerita pasal mustahil lah. Sebab yang mustahil ni, kita kena cerita pasal makhluk je. Kalau cerita Allah, mana kita nak bahaskan Allah, tak boleh. Jadi kita kena cerita makhluk. Makhluk bertempat. Makhluk ni, kalau duduk tempat, bila makhluk ni bertempat, barulah dikaitkan dengan bermasa. Tempat ni kan masa. Ada tak tempat yang tak ada masa? Ada. Ada apa dia? Confident. Masa tak tahu. Apa yang tempat yang tak terlibat dengan masa? Bagi contoh. Aras. Kalau yang kat bumi, cuma juga. Okay, pergi kat langit lah. Bumi tak bawa. Hancurkan semua bumi. Planet-planet kita hancurkan. Kita pergi pada langit. Satu dimensi lain. Paling tinggi sekali, langit pertama. Langit kedua, langit ketiga. Maknanya, langit pertama Allah buat dulu lah. Lepas kedua, maknanya tak boleh pakai lah. Buang. Hancurkan. Langit pertama, kedua. Sampai langit ketujuh. Langit ketujuh Allah jadikan kita. Jadikan. Buang juga. Sekarang tinggal apa ni? Lauh Mahfuz. Allah cipta buang. Sebab bila Allah cipta, dia ada kena masa lah. Kalau tidak, dia kena qadim bersama dengan Allah. Bermakna, yang bermasa mestilah bertempat. Jadi semua tu lemah. Semua tu makhluk. Maka dia mengambil ruang. Jadi yang mengambil tempat, dia mesti ada masa. Masa ni pula ciptaan Allah. Tiba-tiba Allah pula nak kena duduk dalam masa pula. Tak ada. Macam tiba-tiba something. Tak ada. Tak boleh.
Kalau ada beritahu. Ciri. Sebelum Allah ciptakan makhluk, maknanya yang ada diri dia je kan. Diri dia yang bersifat. Yang tak ada perbuatan. Tak ada perbuatan lagi. Sebab tak ada makhluk. So tak adalah tempat dan tak adalah masa. Kan? Sebab tak ada perbuatan. Dia pun jadikanlah makhluk yang pertama. Katalah dia menjadikan apa? Arash. Nah, arash kena ada tempat. Kena sediakan satu tempat. Tempat dia apa? Langit. Allah kena buat langit dulu sebelum. Baru duduk. Bermula dah ikut masa. Habis. Mana boleh kidam? Kidam ni kena jadi Tuhan. Arash kena jadi Tuhan. Arash kena ada sebelum Tuhan lah. Sebelum Tuhan. Kalau nak jadi kidam. Kan? Kau pening dekat kidam. Kau tak faham dekat kidam. Kidam tu? Sedia mustahil faham. Yalah, apa sedia? Apa kidam? Yang itu susah. Apa? Tak boleh cakap. Tak boleh cakap kan? Sebab kita patut kena terang yang nasiah, lepas tu apa? Nasiah. Kena bagi tahu dulu yang cerita tanya. 5. Ahli sifat ni, dia duduk dalam surga ni. Lepas tu kita kena say Salbiah tu, apa Salbiah? Kenapa dia Korang Salbiah apa tunggal langgang berapa tahun, bulan-bulan. susah surga. Awak tak tahu. Kita yang begitu. Okey, sambung. Pihak atau bertempat atau bermasa. Kan? Allah ni tak sama dengan yang baru. Kalau Allah sama dengan baru, dia bertempat lah, dia bermasa lah. Atau kecil atau besar. Yang ni contoh lah, kecil atau besar. Allah tu kecil ke besar? Kalau kecil pun kan ada masa. Besar pun ada masa. Kena ada tempat. Tahu dia besar. Mana bisa dia besar. Apa saiz dia? Apa ukuran standard dia? Besar gaib. Tak boleh terima makan. Tak payah. Besar kan? Syurga. Besar. Beribu-ribu tahun nak sampai ujung. Besar je lah. Besar. Allah itu maha besar. Kalau Allah itu maha besar macam mana? Segalanya. Kemudian segala itu apa? Darjat. Ajak macam cerita Piramli je. Besar, kalau besar tak Tuhan tu bukan saintis apa. Besar. Kuat. Gagah. Gah. Menceritakan gah. Kuat. Sebab besar ni kan menceritakan benda yang besar. So, tu pinjaman dia. Besar tu pinjaman. Satu adab lah. Macam orang besar. Tak besar pun dia. Cerita dia pangkat dia tinggi. Ketua balai punya apa besar? Dia pendek. Besar. Kau ni pendek ni apa yang pendek? Katek ni. Tak besar pun. Yang besar dah pun pangkat dia. So, macam kalau kat Tuhan ni, tak payah aku samakan dengan IP apa tadi. Itulah kok. Sengaja dia kemuji aku sebab tadi aku dah pergi dah. Jadi kecil, besar. Bila kecil, besar, dia terlibat dengan tempat, dia terlibat dengan masa, dia terlibat dengan arat, terlibat dengan jiri. Dia nak undur sama situ lah. Kalau kau nak cerita besar. Dia kena jadi jirin baru semua ni boleh ada. Tahu ni boleh tendang. Atau bersifat sebagaimana sifat-sifat yang baru. Sifat-sifat baru kena buka balik lah arat semua. Apa dia sifat baru? Arat. Hai. Yang pertama jirim. Jirim dengan apa beza jirim dengan jisim? Jisim? Kan? Jisim tu berat. Dia punya berat kan? Betul kan? Apa tu? Alah. Kau fikir Syekh. Jisim. Dia orang ni aku nak kena ngamuk ni. kau terang Syekh kau jangan dia apa. Tak tahu kau diam lah apa nak amat.
Tak ada. Korang boleh diam. Aku pun boleh benarkan korang diam bertahun-tahun. Tapi korang tak pandai. Ha. Jisim tak makan ruang. Dalam tu ada juga. Dia bukan sifat. Dia macam melekat. Darah. Yang melekat. Tak. Hakim daripada tadi melekat-melekat. Tak ada seorang pun nak betulkan dia. Telinga yang mula-mula dia cakap telinga. Sekarang telinga ni jirim dia tak? Tak, dia nak cakap ni. Sifat telinga, pendengaran. Dia tarik pakai sifat. Kalau ada jisim, ada jisim. Kalau macam tu kau letak syarat. Kalau ada jirim, kena ada jisim. Kalau ada jisim, mana tak jirim? Kalau aku patah balik? Ha. Kalau ada jisim, dia boleh ada jisim. Hai. Ha. Jisim tu berat ni. Jisim tu ukuran. Ukuran. Jirim tak ada ukuran. Ada juga. Mana boleh dua-dua. Apa beza jirim dan jisim? Jirim mempunyai tiga sifat. Bukan, dia ada tiga. Habis jisim? Ada berapa sifat? Jisim tak ada sifat. Tak ada sifat. Tak, bukan. Jisim Tak ada. Jisim tak ada tak sifat. ada ciri-ciri, tak tahu pasal. Hai. Ambil kulit-kulit dia. Ke depan sini ada. Aku pun tak tahu. Jisim ni, dia adalah kombinasi di antara jirim-jirim. Tetapi, jirim dan jisim benda yang sama. Cuma bila kita sebut jisim, bermaksud dia boleh dipecahkan. Aku ni jirim kan? Tapi kalau kau pecahkan tangan aku, pecahkan kaki aku, pecahkan kepala aku, keluarkan potong-potong, yang inilah jisim. Jisim aku boleh dipecahkan. Okey, sekarang tadi, dia kata ni jirim. Ni bukan jirim. Kalau dia nak cerita pecah, yang ini jisim. Bila jisim, kau cabut tangkai dia ni, cawan juga. Yang ini jisim cawan. Dapat dipecah-pecahkan. Tu maksud dia. Okey, sekarang ni bakteria. Paling kecil, paling makhluk. Sekarang kalau kau teropong dia, kau cabut kaki dia, kau cabut kaki jisim bakteria. Dia jirim lah. Aku nak cakap tadi lah. Okey. Jadi Allah, walaupun sebut ada kaki, ada muka, ada tangan, dia bukan jisim. Dia bukan penerangan jirim sebenarnya. Yang Allah ada muka tu. Dia penerangan jisim. Engkau pergi jirim juga, bolehlah. Tapi itu orang ngaji tak habis. Orang mengaji habis, cerita pasal Allah ada muka, Allah boleh duduk atas aras ni. Cerita pasal jisim. Jisim. Kalau tangan kanan dengan tangan kiri, mana lagi kuat? Kalau Tuhan ada jisim, tangan kiri dia dengan tangan kanan sama kuat. Kan ada cerita, kan? Sebab tu dia esa. Bila dia esa, sifat Allah tu kudrat. Dia tak boleh ada dua. Bila ada dua, dia dah cerita pasal jisim. Sebab Allah itu esa. Sifat dia esa. Kalau Allah tak esa, dia ada dua tangan. Dia ada 18 tangan. Dia ada 300 tangan. Dia ada 300 kudrat. Dia ada melihat, dia ada 5 sifat melihat. Bila cerita 5 tu cerita sifat jisim. Mustahil Allah ada 5 tu. Satu, dia esa. Yang kedua, kalau dia ada macam tu, dia kena jisim. Bila dia kena jisim, dia kena jadi jirim lah. Okay, ni dah masuk advance sikit tau. Yang dari rentetan daripada yang kawan mengaji jirim dan jisim, yang ni dah baru sikit. Sebab dia masuk pada tadi yang Amy buka tadi, sifat Tuhan. Sifat Tuhan, wahdahniyah. Sifat Tuhan tu wajib dia esa. Kalau Allah itu melihat Allah tu esa kan? Kalau jisim baru boleh dia tak esa. Kalau tangan ada dua. Tangan tu makhluk lah. Allah tak ada tangan. Tapi Allah ada sifat. Sifat apa? Mendengar, melihat, berkata-kata. Yang ni ada 5, yang ni ada 3 juta, yang ni ada 200,000. Lebih pada satu tu, tak esa dah. Bila tak esa, kenapa tak esa? Sebab dia jisim. Bila kita cerita pasal jirim jisimnya, otak kita bayang mula-mula kata ada dua Tuhan. Lepas tu, semua hilang orang tu. Menakutkan. Benda yang tak terjadi tu tak, kau fikir balik, kau duduk kat situ panjang. Kau nak sampai benda lain lah, otak tu lagi. Terus seram.
Okey, jadi yang jisim ni nak menerangkan jirim. Cuma bila kita nak cerita benda ni boleh pecah-pecah, dia jadi cerita jisim. Kalau cerita sebiji je, dia mengambil ruang. Kan mengambil ruang. Kau cerita jirim lah. Tapi kalau cerita tangan dia, kau cerita jisim. Benda sama. Cuma istilah. Okey, beres. Jangan banyak-banyak. Korang pandai susah. Sifat-sifat yang baru yang mengambil faedah apa? Kecil atau besar dan bersifat sebagaimana sifat-sifat baru. Okey, sifat-sifat baru. Apa dia sifat baru? Yang baru dicipta. Apa dia sifat baru yang dicipta? Baru memang ada baru dicipta, mana ada dah lama cipta. Dia ada berapa? Arat. Maknanya kalau sifat-sifat sebagaimana sifat-sifat baru, sifat ni arat. Sifat ni type sini, tulis sini arat. Arat ni ada berapa? Ada 6. Ada 6 Ada berapa? Wih, nota aku tak cukup. Macam mana? Aku lupa. Arat ni satu ada tempat. Satu, tempat. Yang kedua, dia ada saiz. Dia ada perbuatan, naik turun. Kemudian dia ada masa, dulu sekarang. Kemudian dia ada bahagian, muka, kaki, tulang, daging. Itulah arat. Tempat, saiz, perbuatan, masa, bahagian. Kalau tempat ni, tempat tulis banyak-banyak kan. Arat, tempat, saiz, perbuatan, masa, bahagian. Dah, tak tulis lagi. Tempat, saiz. Tempat, saiz, perbuatan, masa, bahagian. Pecah pula. Tempat ni kita ambil pada 6 arah. Bukan. Atas, bawah, kiri, kanan. Atas, bawah, depan, belakang. Mewakili arah. Bukan nanti tenggara lah, barat daya lah. Tak ada lah. Detail macam tu. Kita maknanya ada kiri kanan. Itu dia panggil tempat. Kalau kau cakap tempat ni dia kena ada arah. Mana? Sana. Ke arah. Itu arah. Itu nama tempat. Kalau tak tempat macam mana? bahagian. Masam. Masa. Dia typo. Kau kan typo. Cakap aku typo. Okey, kalau bahagian? Muka, tangan, kaki, daging, tulang, darah. Tu bahagian. Tulis situ bahagian. Tulis je, nanti kau tulis balik nota kau. Kalau nak pandai lah, tulis je. Bahagian, muka, kaki, tulang, daging, darah. Okay, bahagian. Masa cepat awal. Sekarang dah selama. Saiz besar, kecil. Apa, bujur. Saiz dia? Kan? Yelah. Bujur pun saiz juga. Bentuk lah. 4 segi lah. Bentuk tu saiz juga. Apa bentuk macam bulat. Kalau kau kata bulat, ada saiz dari sini. Diameter dia kan saiz. Kalau bujur kan cerita saiz. Sini dengan ini lain saiz. Perbuatan naik turun kan, Tuhan kan turun ke tu kan, tu dah arat kan, tu perbuatan makhluk. Naik turun, ke depan ke belakang, berjalan, berlari, berpeluk, berpusing-pusing, bergolek-golek, tu semua adalah perbuatan.
Bola tu tergolek-golek-golek. Perbuatan. Okey, lagi? Apa lagi tak ada? Masa dah ada tak? Masa dulu sekarang. Dulu sekarang, kejap lagi, besok, minggu lepas, zaman dulu, zaman hang tua. Tempat. Tempat 6 arah. Atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang. Wakil lah, wakil pada arah tu je lah nak. 18 juta lah arah dia. Bayar darat, bayar darat suku. 12 koordinat 2.7. Lagi? Apa lagi? Dah ada dah semua. Tempat, saiz, perbuatan, masa, bahagian. Settle. 6. Semua 6 kan? 1, 2, 3, 4, 5. 5 je. 5 je. Okey, habis. Kemudian sifat-sifat yang baru. Itu nama dia sifat-sifat yang baru. Jirim, jisim tu. Jirim apa dia, jisim apa dia kan? Okey, lepas tu atau mengambil faedah? Dapat benefit. Benefit apa? Dapat Tuhan tak dapat benefit daripada makhluk. yalah, benefit tu bahasa Inggeris. Bahasa Melayu faedah. Faedah maksudnya kalau solat tu Tuhan tak dapat apa-apa pun. Tak dapat faedah pun. Tak adanya tu jadi kuat tu. Tuhan tak dapat faedah daripada sifat baru. Dia bukan tak dapat ni dia tunggu, dapat tak bagi, dia tak bagi. Sini cakap atau mengambil faedah. Ambil, bukan dapat. Kalau dapat macam ni kan, bubuh air baru dia dapat, dia tunggu. Ni sekarang dia tidak mengambil sebab dia Tuhan. Dia cerita Tuhan ambil, bukan dia tunggu. Dia nak bagi aku pahala ke, dia nak taat ke, dia nak ikut cakap aku ke, tu tunggu. Itu Tuhan tidak mendapat kan. Ya, Tuhan tidak mendapat tu dia tunggu. Ni Tuhan tak mengambil faedah. Okey, sekarang dia tidak mengambil faedah tu apa? Sama je lah pusing dia. Cakaplah, jangan pusing-pusing. Mengambil faedah. Tuhan tak ambil pahala itu. Asal dia nak ambil pahala pula. Dia bukan semayang tuan. Kalau pahala. Kalau semayang dia happy. Happy tu mengambil faedah. Faedah emosi. Tuhan tak ambil faedah kan. Kau ulang balik je tu. Kalau kat mustahil dia mengambil, tapi kalau dekat betul lah. Kalau kat mustahil dia punya explanation kita bagi tahu mengambil faedah, kita Tuhan ambil faedah. Okey, ambil faedah tu apa? Ambil faedah macam contoh dia cerita kau. Aku cerita kau kan. Kau solat. Faham tak? Faham tak? Soalan cakap? Tak faham. Aku tak faham juga. Kalau kau tak faham. Nak apa ni? Soalan cakap nak perjanjian lah. Aku cerita kau kena bagi aku sesuatu. Kalau berjanjian bukan ambil faedah. Ambil faedah ni dapat bunga. Dia kan apa ni sesuatu lah daripada kita. Apa dia? Sesuatu tu apa? Contoh macam solat semua. Apa yang ambil faedah? Tak ada faedah kau sebenarnya. Tak, kalau dia ambil faedah macam mana? Kalau Tuhan nak ambil faedah lah. Dia nak ambil faedah juga lah. Kan dia mustahil kan Allah mengambil faedah. Macam mana dia nak ambil faedah? Tu soalan dia. Happy. Macam kan? Try kan? Ilmu Tauhid nak kena pakai akal ni. Tengok dia ni semua. Tak berakal. Tak nak bagi contoh. Allah tak mengambil faedah. Satu, macam emosi. Kalau selain pada emosi. Wah, harta. Kekayaan. Mana dia? Mana ada satu makhluk pun ada kekayaan. Macam mana dia nak bagi kat Allah?
Dapat faedah. Itu emosi lah. Itu termasuk dalam cerita emosi. Aku nak ke tepi emosi. Emosi korang boleh kona-kona. Bagi rezeki Allah. Allah tak perlukan rezeki. Yalah, boleh lah Allah bagi, kita kumpul duit banyak-banyak, kita bagi kat Allah. Allah tak mengenai faedah. Itu Cina. Kau kena balas lah. Tapi tak tahu kan. Lagi ni kau jadi makhluk yang taat. Itu daripada segi taat daripada segi tanggungjawab. Juga tu. Tapi Han tak dapat tangkap. Iman sebenarnya gunakan Han. Korek kita. Aku dah besyak dah. Iman sebenarnya nak tekan. Bagilah Han faham sikit. Konsep itu saya faham pun. Tapi apa yang Allah boleh bagi dapat faedah? Apa yang kita nak bagi Allah faedah? Yang konon-konon. Contoh. Yalah, contohlah. Banyak orang sekarang, bila dia nak bagi Allah bagi faedah, maka dia dah tak beriman dengan Allah. Itu cerita dia. Tuhan, aku dah doa pada kau. Tolong aku. Depan. Lepas tu, apa faedah Allah dapat? Kita minta. Faedah engkau lagi. Kalau faedah bersedekah. Tak, itu kita punya faedah ni. Kita Tuhan punya faedah. Tak, kebalikkanlah. Kita dah doa dengan Tuhan. Itu kalau dekat Tuhan doa lagi tak? Yalah, ni cerita memang semua bukan Tuhan. Tapi, bagilah contoh yang logik sikit. Okey dah, betul. Semua jawapan kau, semua betul. Cuma, nak beriman, payah sikit macam tu. Kita tak ada serangan. Syekh, kau duduk je. Selamatkan diri. Syekh. Ya orang. Oji. Macam dia lain. Rais, apa Rais? Ya, aku musuh Oji. Tak boleh? Tak boleh apa? Okey, macam ni. Allah jadikan kita manfaat dia, kita taat. Okey, sama. Okey, itu satu. Ayat dia, tidak aku jadikan jin dan manusia semata-mata untuk menyembah aku. Maka aku jadikan kau, faedah dia kau sembah aku. Bukan yang macam, betul lah macam Fauzan kata tu, maksud Allah pun rasa kuasa. Tak tambah kuasa. Dia kata, kan, kalau kita sembah, Allah tak tambah kuasa. Kau sembah ke, kau jadi Fir'aun ke, tak tambah, tak kurang pun, tak ada kena-mengena. Cuma, dia kata, aku sukalah kalau kau taat dengan aku. Sama juga macam Hakim cakap, dia murka. Tapi Hakim tak sambung ayat dia. Murka tu pun faedah. Faedah macam Khan lah. Kau daring-daring aku, kau memberi faedah pada aku, supaya aku boleh marah kau orang. Itu faedah. Cubalah makhluk yang nak bagi kau marah tadi, tak ada. Tak dapat faedah. Kau nak marah dengan siapa? Nak marah dengan batu. Batu pun tak ada. Sekarang kau nak macam mana? Aku tak dapat. Jadi kalau ada, aku boleh marah lah. Marah dengan redha tadi adalah manfaat. Ingatnya tak. Tuhan tak dapat apa-apa. Kau lah. Kau cakap, kau masih lagi pakai dapat. Dapat kena tunggu. Allah tak ambil. Kau bagi Allah. Allah minta. Malah, taatlah kat aku. Tolonglah please. Kau pun taat, buat baik. Oh, Allah pun puas hati. Lega aku soleh dah taat. Bagus kalau ni. Itu manfaat. Sama kita dengan kawan kita kan. Hari-hari dia ni kalau cakap dengan aku, dia maki je. Satu masa dia pun, kau cakap lah dengan aku. Dia pun cakap, kau pun mengambil manfaat lah tu. Kau ambil. Dia dah cakap baik-baik dengan aku. Lepas aku nasihat dia cakap baik-baik dengan aku. Itu ambil manfaat. Kita tak nampak tu manfaat. Tapi kalau kita masuk betul-betul dalam feeling, manfaat. Feeling ni baru tu. Kalau kita taat, orang suka dengan kita. Kenapa korang tolong orang ramai-ramai ni jadi ketua kampung? Nanti orang respect sikit aku. Itu mengambil manfaat lah. Manfaat apa? Respect. Tuhan tak ambil respect. Mampu juga. Janganlah pakai ayat tu. Betul. Hakikat sangat tu. Sebab kalau korang selalu pakai perkataan tu, nanti terkeluar dekat luar. Jadi Tuhan punya cerita tu macam Tuhan ni belagak sangat, macam pentingkan diri je.
Ni kan kau cakap benda betul, dia panggil kau libur. Kau lah mengamuk. Tak ada, dia tak cakap liberal. Kalau cakap kita orang tak cakap liberal. Kalau dia Orang liberal yang akan sama aku, dia akan cakap apa? Ekstremis. Dia kata kau ekstremis. Itu dia. kalau aku cakap kau, Asal aku. Asal aku. dia lebih dekat dengan aku. Betul. Okey. Apa manfaat? Atau mengambil faedah pada perbuatannya. Perbuatan siapa? Nya ni. Dia lah. Bukan perbuatan Tuhan. Perbuatan nya. Nya tu Tuhan. Tukar nya tu N tu besar lah. Nya kan. Merujuk kepada Tuhan. Kalau nya ni jadi makhluk. Kalau dia tak besar, dia tak ada clue macam Tak ada tu. Tak, nya ni maksud pada Allah atau Tuhan. Huruf besar. Dia apa? yelah kalau Typo. besar. Capital. Capital. Ni dia tak. Macam has. Ni dia typo. Typo. Jadi Allah tak mengambil faedah pada perbuatan. Kalau dia buat makhluk, tak ambil faedah. Kalau dia buat syurga, tak buat faedah. Dia jadikan Nabi ke, dia jadikan makhluk ke, dia jadikan jin ke, dia jadi pokok ke. Satu pun tak mengambil faedah. Habis dia jadikan aras, tak mengambil faedah. Dia nak duduk atas tu? Tak. Taklah kalau dia boleh. Kalau dia duduk, dia buat aras, kemudian dia duduk atas. Dia mengambil faedah. Dan faedah aras tu nak duduk. Dia nak duduk. Lepas tu, Oh ya. ambil faedah. Okey. Itu pada perbuatan. Dan hukumnya. Ambil faedah daripada segi hukum. Apa faedah pada hukum? Kalau kau buat, Aku bagi kau masuk situ. Kau boleh reply. Benda tu. Kau reply. Benda. kau ambil F lah aku. Kalau aku buat hukuman. Hai. Tak ada. Tadi perbuatan ni hukum. Betul. Memang. Kalau kau tak taat, aku ambil faedah untuk hukum kau. Itu yang negatif dia. Kalau baik pula, kalau kau baik, aku bagi kau gula-gula. Dia ambil faedah. Dia faedah untuk bagi gula-gula. Bagi faedah untuk bagi masuk ke dalam syurga. Itulah hasil yang kata kau jahat ke kau baik ke, kau pilih Tuhan nak surga Tuhan. Itu lah daripada itu kan. Itu ayat hakikat dia lah. Ini ayat yang dah tak berapa sedap dah. Pastilah hakikat tu dengar. Ha. Pening aku cerita makhluk. Itu hukum. Allah tak ambil, atas hukum apa-apa Allah tak ambil faedah. Macam kita, kau dah buat salah dengan aku kau dah curi barang kat aku. Aku sekarang datangkan kau, sekarang aku hukum kau. Kau pijak. Itu ambil faedah. Kita tak biasa kata tu tak ambil faedah. Itu hukuman aku pada dia. Kau hukum dia tu ambil faedah. Okey, kalau kau tak nak ambil faedah, tak payah hukum dia. Mana boleh? Kan? Kau dah bekerja dengan dia. Last sekali kau kena bayar gaji dengan dia. Bayar gaji tu pun kau dapat faedah. Faedah apa? Faedah bayar gaji. Tenaga dan Alright. Habis. Tu ada. Selesai. Nak sambung lah? Kau dah berapa minit lah? 1 jam 14 minit. Dah santai-santai. Tunggu beli nasi. Tak ada. Tak on. Sadaqallahu aziman.